السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita pada malam ni ialah masih lagi pada bab yang kelima, iaitu berkenaan dengan tasyahud akhir, bacaan dalam tasyahud. Terakhir kita sambung pada muka surat 131, iaitu syarah tasyahud akhir. Bacaan yang diambil sini ialah bacaan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma untuk dijadikan sebagai syarah dia. Lepas pada tu kita akan masuk kepada lafaz-lafaz selawat Ibrahimiyah. Kalau kita tengok sambungan kita ialah pada muka surat 131 tu kita terus kepada assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ada 4 poin yang diletakkan oleh penulis. Kalau kita tengok situ, yang pertama A itu Allah Assalam, yang menjaga kita semua, merangkumi seluruh muslim dalam kalangan manusia dan jin yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, juga untuk para malaikat. Perkataan Assalam itu, Assalam itu maksudnya ialah sejahtera, selamat. Bahkan agama Islam tu pun mari pada perkataan Assalam. Banyak ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang Assalam, bahkan termasuk daripada tempat kediaman iaitu syurga ni pun ada namanya Jannatus Salam. Sebab tu ada hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Salam ketika mana Nabi baru sampai ke Madinah. Nabi baru sampai ke Madinah ni, baru lepas hijrah ni. Dan kebetulan kita ni pun dalam musim orang duk bercakap tentang bab hijrah ni. Walaupun hijrah Nabi tu taklah berlaku pada Muharram. Hijrah Nabi tu berlaku pada bulan Safar. Muharram ni orang sebut tentang bulan Allah, bulan yang mulia, bulan termasuk daripada bulan-bulan haram. Dan hari ni pula termasuk daripada hari-hari yang ada amalan khusus, iaitu kita berpuasa pada hari 10 Muharram ni yang digelar dengan nama Hari Ashura. Sikit saya sebutlah sebelum pada kita masuk syarah ni. Puasa pada hari Ashura ni kebanyakan para ulama menyebutkan pandangan yang berbeza-beza, iaitu kita boleh puasa hari Ashura ni secara tunggal, iaitu hari ni, hari Jumaat ni. Yang kedua, kita gandingkan 9 dan 10, ataupun 10, 11, ataupun 9, 10, 11. Itu pandangan Imam Syafi'i, iaitu puasa 3 hari, 9, 10, 11. Cuma pandangan yang masyhur, yang kuat jumhur, 9, 10. Kalau tak boleh, tunggal 10.
Lepas tu ada orang tanya pula, bukankah hari Jumaat ada larangan puasa pada hari Jumaat dan hari Sabtu? Memang hakikatnya ada hadis larangan puasa hari Jumaat saja ataupun puasa hari Sabtu saja. Sebab perbuatan ini adalah perbuatan yang menyerupai ahli kitab. Tapi kalau hari Ashura tu dia jatuh pada hari Jumaat, maka puasa tunggal pada hari Jumaat tak jadi salah sebab kita sedang puasa pada Ashura itu. Bukan kita puasa kerana hari Jumaat. Ini soalan yang kerap orang tanya. Bila mana nak puasa hari Ashura, bimbang, takut jatuh pada hari-hari yang dilarang. Dan syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah berpuasa. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni syiar kita ialah berpuasa. Syiar satu kelompok lagi, bila mana masuk hari Ashura mereka akan pukul badan. Ini syiar Rafidah. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni, bermula daripada 1 Muharram sampailah kepada hari ini telah dibuat persiapan-persiapan oleh kelompok Syiah Rafidah. Tuan-tuan boleh tengok dalam media sosial, dalam TikTok apa semua pun, dalam Instagram pun. Sebab saya duk tengok, dia macam ada satu promotion yang sengaja dibuat. Kita tak buat carian pun tentang Karbala ke apa, tapi dia naik, dia masuk. Jadi kita tengoklah persiapan yang dibuat di Karbala tu. Karbala ni di Iraq. Apa yang dia orang buat, dia orang basuh kubah Masjid Husain di Karbala tu. Dia orang tukar hias bagi cantik apa semua sebab nak sambut hari Ashura ni. Jadi kita Ahlus Sunnah, kita menyelisihi kelompok ni dengan kita berpuasa. Bahkan ada para ulama sebut golongan Nawasib. Golongan Nawasib ni lah golongan yang zaman tu dia ada Syiah dan Nawasib. Syiah ni yang pro pada Ali. Nawasib ni ialah golongan yang dikatakan mengkhianati Ali. Dan biasanya Syiah, kita semua ni pun dia panggil Nawasib. Sebab tidak menyokong Ahlul Bait. Ada sebahagian kelompok mereka tak puasa, tak juga pukul badan. Itu pun tak tepat lah. Bukan kata salah, tak tepat. Sepatutnya bila mana sampai hari Ashura ni kita puasalah, sebab dia ada kelebihan yang besar, iaitu menghapuskan dosa setahun. Dan ianya bukan benda yang selalu datang, dia jarang-jarang datang. Jadi untuk orang-orang yang berpuasa, kita harap dia dapat ganjaran ataupun balasan seperti mana yang diharapkan tu. Okey. Jadi kita boleh nak sambung. Kalau orang yang baru puasa hari ni, dia nak sambung esok, sehari lagi boleh. Sebab hadis Nabi ialah Nabi minta kita menyelisihi Yahudi. Nabi sampai Madinah, Nabi tengok ahli kitab 10 Muharram dia puasa. Jadi Nabi kata, kalau aku hidup pada tahun yang akan datang, aku akan puasa pada hari yang ke-9. Tapi Nabi tak sempat. Maknanya itu hasrat Nabi untuk menyelisihi orang ahli kitab ni lah, Yahudi ni lah. Okay. Tapi kalau kita puasa satu pun okey dah. Puasa satu pun okey dah, sebab dia masih lagi dalam pandangan yang disebutkan oleh para ulama. Okay. Dan kita kena tahu, bila mana sebut tentang Syiah Rafidah tadi, kita kena sedar, walaupun kita rasa macam kita tenang, tak ada apa di Malaysia, tuan-tuan kena tahu, di KL, Kuala Lumpur sekarang 30 hauzah yang sedang dibina secara diam-diam. Hauzah ni apa? Tempat pusat kegiatan Syiah Rafidah. 30 buah hauzah dibina secara diam-diam. Ini ialah antara maklumat-maklumat yang dapat daripada Jakir dan juga sebahagian penguatkuasa lah. Maknanya dia orang buat benda tu. Dia orang ada. Dan memang ada pun sebahagian orang Malaysia ni, sampai bulan Muharram ni dia orang pergi ke Karbala di Iraq, pergi sambut, dikatakan hari ratapan kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Cuma kita tak nak lah, orang kata apa, ajaran ini dia mula diterima ramai. Dengan sebab mungkin ada beberapa tawaran-tawaran hebat yang menyebabkan orang minat. Dulu saya ingat 5-10 tahun yang lepas, orang ramai minat kepada Syiah ni kerana unsur nikah mut'ah yang ada. Sebab tu sebahagian pelajar-pelajar universiti, di universiti-universiti yang berada di ibu kota ni, dia orang convert diam-diam jadi Syiah dengan sebab nak benda tu. Tapi kita nak tahu, di Iran sekarang ni, Iran yang menjadi
pusat kepada Syiah lah, dan Iraq pun sama. Tapi faktanya pengikut Syiah paling ramai di dunia ialah di India dan Pakistan. Itu fakta dia. Cuma yang ada negara ialah Iran dan Iraq sekarang. Iraq ni dia tak nampak sangat. Iran memang kita nampak lah. Okay. Mereka sendiri menghadapi masalah bila mana nikah mut'ah ini dibenarkan, iaitu mereka menghadapi serangan penyakit kelamin yang luar biasa. Sifilis apa semua ni semua kena. Semua jenis penyakit kelamin lah. Dan ada satu gerakan dalam Syiah ni mula menentang validnya mut'ah ini. Mut'ah ni ialah nikah kontrak lah, nikah sejam, 2 jam. Dan tujuan nikah tu tak lain daripada untuk melakukan hubungan lah. Bukan kerana nikah dengan sebab nak bertanggungjawab, nak jaga perempuan tu. Cuma nak katanya itu tawaran-tawaran yang menyebabkan orang Malaysia dulu minat untuk join Syiah. Dululah. Sampai sekarang pun benda tu masih lagi menjadi punca utama masuknya orang-orang Malaysia yang asalnya Sunni. Dia Sunni pun dia tak tahu apa sangat, cuma dia minat dengan tawaran-tawaran yang ada dalam Syiah tu. Okey, balik pada buku kita ni. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Allah Ta'ala itu bersifat dengan assalam. Dan tadi saya sebut syurga ni pun Nabi sifatkan dengan assalam. Bila mana Nabi ni hijrah ke Madinah, cerita tadi tak habis lagi. Sampai-sampai Nabi di Madinah ni, orang Madinah minta Nabi berucap. Ini ucapan dasar, sebab Nabi ni diangkat sebagai pemimpin. Nabi pun sebut dalam ucapan dia. Yang jadi saksi pada hadis ni ialah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni waktu ni Yahudi, ahli kitab. Tapi dia Yahudi yang betul baca kitab. Dia memang masuk Islam pun. Waktu dia riwayat hadis ni kata, waktu aku berdiri di kalangan orang ramai nak tengok Nabi Muhammad ni berucap, aku tilik muka dia, pada muka dia tiada wajah orang yang menipu pun. Tiada tanda-tanda orang menipu. Kata Abdullah bin Salam, aku dengar kata-kata dia. Dia pun kata depan orang-orang Madinah yang baru sambut dia ni, dia kata, afshus salami bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan, berkongsi makanan antara kita semua. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Jangan bergaduh lagi. Sebab tuan-tuan kena tahu, Aus dan Khazraj pada waktu tu telah bergaduh perang saudara selama 100 tahun, berbunuhan. Nabi datang, Nabi kata wasilul arham, sambung balik tali silaturahim. Kemudian Nabi kata, lepas pada Nabi kata sebarkan salam, beri makan pada orang, sambung tali silaturahim. Yang keempat Nabi kata wassalatul lail wan nasu niyam, salatlah pada waktu malam dalam keadaan orang ramai tidur. Last sekali Nabi sebut tadkhulul jannatu bis salam, dapatlah kamu semua masuk syurga dengan selamat. Besar tu. Sebab tu kita ni dia sebut dalam tahiyat kita ni assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kita memerlukan pada benda tu. Tuan-tuan boleh bayang ucapan dasar Nabi sampai Madinah ni, waktu orang angkat jadi pemimpin, itu 4 benda yang Nabi highlight. Sebarkan salam, kongsi makanan dengan orang, buat baik dengan ahli keluarga terdekat, salat pada waktu malam, iaitu qiyamul lail. Buat 4 ni, kamu ahli syurga. Sebab tu kempen Nabi pada waktu itu ialah kempen supaya orang ke syurga. Ni sekarang ni dalam suasana pilihan raya kan, tapi Perlis ni tak ada lah pilihan raya negeri. Cuma satu benda lah saya nak sebut pada orang-orang yang terlibat dengan berkempen, ataupun orang-orang yang dengar live daripada negeri-negeri yang terlibat dengan kempen tu lah. Negeri saya pun lah, Terengganu pun terlibat dalam PRN juga sekarang. Okay. Cuma nak katanya berkempen lah, tuan-tuan nak kempen parti mana pun, satu je, jangan maki-memaki orang. Yang tu tak boleh. Jangan buka pekung orang, jangan jatuhkan maruah orang. Berkempenlah dengan cara yang sihat. Kita jangan lupa bahawasanya waktu pilihan raya ni pun malaikat tak cuti catat amalan, dia catat juga amalan. Sebab ada orang dia fikir tak apa, atas lapangan politik ni kita kata je. Tak, malaikat tak cuti, catatan tu berjalan. Jadi
Berkempenlah untuk pilihan raya dengan cara yang sihat. Sebutlah, buatlah apa-apa saja. Contohilah Nabi. Tapi Nabi ni bukan kempen. Cuma Nabi nak beritahu dasar dia. Kalau kamu nak lantik aku jadi pemimpin, ini benda yang aku nak buat ni. Aku minta kamu semua sebarkan salam. Supaya apa? Kurang perselisihan. Bila mana selalu bagi salam, mana yang selalu bersosial. Dan kita selalu mendoakan benda-benda baik sama-sama saudara kita. Lepas pada tu kongsi makan. Kongsi makan ni antara cara yang paling mujarab untuk mengurangkan jurang antara orang atas dengan orang bawah. Itu memang cara dia. Sebab tu memang antara metod orang kempen pilihan raya ni pun buat jamuan, bagi makan apa semua. Salah satu yang tu okey lah. Tak maki orang, tak maki apa, cuma tunjukkan sesuatu. Kita boleh buat. Okay. Kemudian kata Nabi ialah silul arham. Hubungkan balik tali persaudaraan yang sudah renggang. Sebab tu para ulama bincang, bila mana kita nak bagi satu benda, siapa yang paling utama untuk kita bagi benda? Bagi sedekah ke, bagi hadiah ke? Para ulama sebut saudara yang sedang kita bergaduh dengan dia, ataupun yang lama tak berhubung. Yang tu aula dulu, sebelum kita bagi ke orang lain. Bahkan ada para ulama kata, kalau family kita termasuk dalam asnaf zakat, kita ni orang yang bayar zakat, bagi dulu dekat family dekat. Sebab itu pertama, kita menunaikan zakat pertama. Yang kedua, usaha untuk menghubungkan silaturahim tu ada. Tapi walau macam mana pun, saya teringatlah bila mana sebut tentang bayar zakat pada ahli keluarga ni, ada seorang syekh, guru lah, tokoh pendakwah dan ulama di Kuwait, negara Kuwait. Nama dia Syekh Uthman Khamis. Orang tanya dia soalan, dia kata, Syekh, aku ada harta yang banyak Tuhan bagi dekat aku, boleh tak aku bagi dekat adik-beradik aku yang menjadi asnaf? Syekh tu tanya balik pada dia, macam mana dia orang boleh jadi asnaf sedangkan kamu seorang yang kaya? Macam mana kamu boleh biarkan dia orang jadi asnaf? Kamu buat apa baru nak bagi ni? Sepatutnya jangan sampai dia orang jadi asnaf. Bagi dulu, jangan sampai dia orang jadi miskin. Itu orang kata pesimis lah sikit. Tapi hukum asal dia boleh bagi. Okay. Jadi perkataan salam ni besar. Kita duk sebut selalu. Dalam salat pun duk sebut. Sebab itulah pada poin ni dia sebut Allah yang bersifat dengan as-salam, yang menamakan zatnya dengan as-salam, iaitu dia nak kita semua ni sejahtera, selamat. Jin, manusia, semua duduk dalam keadaan rukun dan damai, termasuk para malaikat. Tu yang pertama. Yang kedua, B, dia kata kita dianjurkan memulakan doa untuk diri kita sendiri sebelum kita mendoakan orang lain. Sebab tu dalam ucapan tu, assalamu alaina, sejahtera ke atas kami, pohon sejahtera ke atas kami dan ke atas sekalian hamba-hambamu daripada kalangan orang-orang yang saleh. Nak doa apa-apa pun, doalah kepada diri kita dulu. Sebab tu kau tengok ibadah doa ni besar. Nabi telah tunjukkan contoh. Nabi berdoa tak berhenti bila? Waktu hari wukuf di padang Arafah. Sebab tu satu orang bila mana dia pergi buat haji, sampai hari wukuf 9 Zulhijjah tu, kalau kita tengok dalam sirah Nabi, hadis Jabir, Nabi salat zuhur, Nabi jamak dengan asar, Nabi qasar. Maknanya 4 rakaat je. 2 zuhur, 2 asar. Sementara nak tunggu pada maghrib tu, zuhur nak pergi ke maghrib tu, apa Nabi buat waktu berwukuf di Arafah? Nabi berdoa, berterusan berdoa. Sebab tu ada riwayat Jabir kata, waktu tu unta yang Nabi tunggang tu macam nak lari, macam nak bergerak lah, bukan nak lari menjauhkan diri daripada Nabi. Maknanya unta tu kan dia nak berjalan pergi sana sini. Nabi sebelah tangan Nabi ni berdoa, sebelah lagi duk pegang tu. Nak katanya tak berputusan berdoa tu. Nabi tak buat ke lain, Nabi berdoa. Itu ialah waktu yang terbaik untuk berdoa. Selain daripada tu boleh buat lah untuk orang-orang yang pergi haji apa semua ni. Itu antara benda yang utama untuk dia buat. Doa apa saja. Sebab wukuf ni ialah berdiri di hadapan Allah Ta'ala dan berdoa dengan doa-doa yang diperlukan. Jadi nak katanya
penting. Dan waktu kita berdoa, doa untuk kita diri dulu. Jangan doa untuk orang lain lagi, doa untuk keselamatan diri sendiri. Sebab Quran pun sebut qu anfusakum, jaga diri kamu, baru jaga ahli keluarga dan sekian-sekian. Okay. Ulama menyatakan sesiapa yang ingin mendapat doa assalam dari seluruh orang yang mengerjakan salat, maka jadilah hamba yang saleh. Jika tidak, kita tidak akan mendapat keberkatan dan manfaat daripada doa ni. Antara kelebihan ucapan ni dalam tasyahud ni, orang yang saleh didoakan oleh semua orang yang bersalat atas dunia ni. Sebab dalam doa ni, dalam ucapan ni, assalamu alaina, sejahtera ke atas kami dan ke atas semua hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi orang saleh ni, walaupun waktu tu dia tak salat, tapi orang lain salat. Tuan-tuan boleh bayang, orang salat ni tak berputusan, serata dunia ni orang salat. Kalau kita orang saleh, kita dapat portion, bahagian daripada doa tersebut. Okay. Yang dia sebut yang keempat, Al-Fakihani menganjurkan kita untuk menghadirkan seluruh Nabi dan orang-orang beriman ketika membaca doa ini. Menghadirkan tu maksudnya, waktu kita baca tu, kita nampak dalam otak kita, kita fokus, kita sedang mendoakan kesejahteraan kepada semua umat terdahulu, sampailah kepada umat hari ini. Itu nak tunjuk pada kita, orang Islam ni dia ada unsur kebersamaan. Sebab tu kena pergi buat haji. Pergi buat haji ni tengok bermacam-macam bangsa. Orang yang kawasan yang kita tak sangka ada orang Islam situ, sampai buat juga. Jadi kita akan tengok kebersamaan. Sebab tu antara benda-benda yang boleh menambahkan pahala haji orang tu ialah berkhidmat pada orang, berkhidmat pada orang lain. Kita buat haji juga, orang lain pun buat haji. Kita tengok ada orang tua yang tak larat berjalan, kita bagi dia kursi ke untuk dia duduk. Sebab tu kalau kita tengok ada orang yang kreatif mencari pahala di kawasan Masjidil Haram, Masjid Nabawi ataupun dalam umrah haji ni lah. Hatta benda yang paling kecil, tuan-tuan boleh bayang. Sekarang ni saya tak pasti, tapi sebelum Covid, sebelum tahun 2019, 2018, 17, 16, 15, 14 sampailah 2010. Sebab saya first pergi buat umrah ni 2010. Umur berapa belas lagi pada waktu tu. Waktu tu first year belajar. Okay. Antara benda yang kita tertarik ialah ada plastik yang letak slipper tu. Tapi saya pergi lepas pada Covid ni, macam benda tu tak ada nampak sangat. Plastik yang ada gambar slipper tu, dia bagi, dia macam ada letak. Satu gulung, orang pun tarik. Plastik tu diwakaf, hasil daripada duit wakaf orang bagi dekat Masjidil Haram. Lepas tu ada orang, dia nak mudahkan lagi urusan orang Islam, dia jadi orang yang koyakkan benda tu, putuskan. Benda tu walaupun kecil, tapi dia ada nilai pahala. Kita mudahkan urusan orang, kita mudahkan urusan orang. Jadi itu benda yang mustahak yang kita boleh belajar. Maknanya dalam salat, dalam ibadah orang Islam ni, dia ada unsur kebersamaan. Doa tak doa untuk seorang. Kita salat, walaupun kita salat seorang pun, kita sedang mendoakan untuk semua orang, hakikatnya. Okay. Kemudian kita pergi muka surat 132, lafaz-lafaz selawat Ibrahimiyah. Okay. Sekarang kita nak pergi kepada part yang kedua untuk tasyahud ni, ialah selawat. Okay. Dalam bahagian ini, saya kongsikan 6 pilihan lafaz ganjil tetapi sahih bagi selawat Ibrahimiyah yang dilakukan dalam rukun tahiyat akhir. Lafaz selawat Ibrahimiyah yang pertama, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maksud dia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat kepada penghulu kami, Nabi Muhammad dan keluarga kami. Lepas tu ada orang tanya, ada sebahagian orang dia baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Macam mana tu? Walaupun isu ni ialah isu yang orang kata lapuk dah, orang tak bincang, tapi saya nak sebut jugalah supaya kita faham dan kita selalu ingat. Menambah Sayyidina pada selawat, ianya termasuk dalam khilaf yang muktabar di kalangan para ulama. Dan tak pernah pun orang yang mengatakan tak tambah Sayyidina tu kepada orang yang tambah ialah orang yang sedang buat benda teruk. Tak boleh kata. Sebab yang benda tu ada. Para ulama yang membenarkan
ada tambahan lafaz sayyidina ni, mereka ada dalil dan hujah. Dalil mereka ialah satu hadis, Nabi kata ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku ketua pada sekalian anak Adam, dan aku sebut ni bukan aku nak bangga. Jadi daripada tu ada sebahagian para ulama, dia nampak ini ialah satu bentuk penghormatan yang kita kena beri pada Nabi. Lalu dia orang pun benarkan, haruskan untuk tambah sayyidina, walaupun dari segi tepatnya ialah tidak tambah. Sebab kita dah lalu hadis sebelum ni, macam mana perbuatan seorang sahabat dia nak tambah dekat doa nak tidur tu, nak tambah wa bi rasulika. Nabi kata kekalkan wa bi nabiyyika, jangan tambah, jangan usik pun. Cuma kita dah tahu benda tu khilaf, jadi kita tak kata apa-apa pada orang yang nak buat. Dan kalau kita orang yang tak buat pun, orang yang buat pun tak boleh buat pelik, buat rasa semacam, tak boleh, supaya dia kekal dalam keadaan yang harmonis selalu. Sebab memang tidak ada pun satu kelompok ulama yang suruh kita kecam orang yang buat kalau dia nak tambah. Dan orang kelompok ulama yang suruh tambah ni pun, yang benarkan untuk tambah ni pun, dia orang tak pun kata yang tak tambah ni kurang adab dengan Nabi, tak pun. Itu benda yang kita kena tahulah. Okey. Jadi nak tambah pun boleh, tak tambah pun tak boleh, tapi yang tepatnya tak tambah. Dia memanglah bila mana ada dua pilihan, pasti kita kena tahu yang mana lebih tepat, yang mana lebih betul. Okey. Kemudian kita tengok muka surat 131. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi bacaan dia ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi innaka Hamidum Majid tu dua kali sebut. Mungkin sebahagian orang dia amal selawat, innaka Hamidum Majid tu duduk pada last sekali. Maknanya dia baca macam ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada riwayat nanti kita akan ketemu dengan riwayat tu. Cuma mungkin kita orang Melayu ni biasa dengan yang tu. Kita tak biasa dengan innaka Hamidum Majid ni dua kali. Kebiasaannya lah. Okay. Cuma nak kata yang pertama ni kita sebut ialah innaka Hamidum Majid, itu diulang pada dua rangkap tu. Maknanya lepas pada selawat dan juga berkat. Sebab kalau tengok pada muka surat 131 tu Allahumma barik, maksudnya ya Allah berkatilah penghulu kami dan juga keluarga penghulu kami seperti mana engkau telah memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, maksudnya engkau sahajalah yang paling terpuji dan yang paling mulia. Itu lafaz pertama. Lafaz yang kedua muka surat 134. Lafaz selawat Ibrahimiyah yang kedua. Kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Okay, bacaan dia apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maknanya dia tak sebut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang ni dia terus kama sallaita ala ali Ibrahim. Dia tak sebut kama sallaita ala Ibrahim. Terus dia tapau sekali dengan keluarga Ibrahim. Dia tak khususkan Ibrahim seorang, lepas tu baru sebut keluarga dia. Innaka Hamidum Majid. Sambungan dia Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi nama Nabi Ibrahim hanya disebut sebanyak dua kali saja. Untuk riwayat sebelum ni nama Nabi Ibrahim disebut 4 kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lafaz Ibrahimiyah yang kedua ni kama sallaita ala Ibrahim kama sallaita ala ali Ibrahim. Lepas pada tu kama barakta ala ali Ibrahim. Jadi dia tak sebut Ibrahim lepas tu keluarga dia, dia sebut keluarga Ibrahim secara keseluruhan. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lafaz lawat yang ketiga, Ibrahimiyah yang ketiga, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang ni pun riwayat daripada Imam Muslim. Jadi ini bacaan yang ketiga. Beza dia ialah pada wabarik ala Muhammad. Riwayat-riwayat yang lain Allahumma barik. Kemudian ada fil alamin innaka Hamidum Majid. Riwayat lain hanya innaka Hamidum Majid tu, tak ada fil alamin. Dan Ibrahim pun dia sebut 2 kali je. Kama sallaita ala ali Ibrahim, kama barakta ala ali Ibrahim. Okey. Lafaz selawat Ibrahimiyah yang keempat. Saya cepat jelah sebab dia tak ada syarah sangat pun. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Okey, bacaan dia ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang ni mungkin kita selalu duk amal yang ni. Selalu duk baca yang ni. Yang ini ialah lafaz selawat Ibrahimiyah yang keempat. Yang kelima, muka surat 140, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Yang ni mungkin jarang kita dengar ataupun mungkin malam ni baru tahu. Okay. Bacaan dia ialah Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ni perbezaan dia ialah pada penambahan perkataan azwajihi wa dhurriyyatihi. Zuriat isteri-isterinya dan zuriat keturunannya. Tapi untuk Nabi Ibrahim dia tak sebut wa ala kama sallaita ala ali Ibrahim wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Untuk Ibrahim tak ada. Untuk Nabi Muhammad je ada. Jadi itu perbezaan dia. Lafaz selawat Ibrahimiyah yang ke-6, muka surat 141. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik. Okay. Lafaz dia Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala Ibrahim kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Tak ada innaka Hamidum Majid, fil alamin pun tak ada. Jadi ni 6 lafaz. Kalau kita tengok daripada awal balik muka surat 132. Lafaz pertama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz pertama. Yang clear sekali nampak ialah innaka Hamidum Majid tu diulang 2 kali. Lafaz yang kedua Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nama Nabi Ibrahim cuma disebut 2 kali. Lafaz sebelum ni 4 kali sebut. Okey. Lafaz yang ketiga, muka surat 136. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tambahan dia ialah pada fil alamin. Innaka Hamidum Majid sebut sekali je. Itu lafaz ketiga. Lafaz yang keempat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang ni yang masyhur, mau kita duk buat selalu. Okey. Yang kelima Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang kelima.
Yang keenam ni paling ringkas. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Jadi dia ringkas. Cuma beza dia ialah pada sallaita tu ala ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Ali tu maksudnya keluarga. Tapi untuk barakta Ibrahim saja. Tak sebut ali. Itu yang ada dalam buku kita, muka surat 141. Okey. Terus kepada muka surat 142, doa tasyahud akhir. Ni kita nak masuk bahagian yang terakhir jugalah daripada buku ni. Saya pun tak fikir lagi kalau habis buku ni nak sambung buku apa. Cumanya kita fokus perhabis dah dulu. Okey. Doa tasyahud akhir. Muqaddimah dia. Okey. Muqaddimah doa tasyahud akhir. Muka surat 142. Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa sebelum memberikan salam. Sebelum beri salam ni, lepas habis tasyahud ni, ialah waktu mustajab doa. Lebih afdal berbanding doa selepas salat. Ini benda kita nak tahu. Hal ini disampaikan sendiri oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu seperti termaktub dalam Sahih Bukhari. Malah terdapat hadis menunjukkan doa pada waktu tersebut akan dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jal. Yang ni mungkin kita kurang tahu yang ni. Malah ulama termasuklah Imam Asy-Syafi'i membenarkan kita untuk berdoa panjang pada waktu ini. Mazhab kita juga membenarkan kita untuk berdoa apa sahaja, merangkumi urusan dunia dan akhirat. Merangkumi urusan dunia dan akhirat. Inilah waktu yang afdal. Bahkan kalau kita tengok, dia dah sebut itu, Imam Syafi'i pun benarkan untuk doa panjang. Tapi saya dah sebut dah sebelum ni mungkin, ataupun saya sebut kat lain, saya tak pasti. Bila mana satu orang imam, dia mengimamkan salat jemaah, khususnya salat fardu, tengoklah keadaan jemaah juga kalau dia nak berdoa panjang pun. Kalau ada keperluan, maka dia buat ikut pada suasana dan keadaan jemaah. Janganlah sampai menyebabkan terganggu urusan kerja orang. Sebab dalam salat fardu ni memang Nabi sangat-sangat toleran kepada urusan orang. Nabi taklah salat sekejap sangat sehingga nampak macam tak salat, ataupun Nabi salat panjang sangat sehingga mengganggu orang, jadi lambat lewat apa semua. Okey. Sebahagian ulama menegaskan agar kita lebih memberikan keutamaan untuk berdoa ketika tasyahud akhir dibandingkan doa selepas salat. Tadi saya dah sebut. Ini kerana kedudukan dalam salat jauh lebih baik daripada kedudukan di luar salat. Itu realitinya. Duduk dalam salat lebih elok daripada luar salat. Antara kesilapan yang berlaku di tempat kita ialah imam tidak memperuntukkan ruang untuk berdoa, khususnya ketika setiap kali sujud dan tasyahud akhir dalam salat Jumaat. Salat yang ramai orang lah Jumaat ni. Walhal sebahagian ulama seperti Imam Nawawi berpegang dengan hadis bahawa waktu doa makbul pada hari Jumaat bermula ketika khatib berkhutbah dan berakhir apabila selesai salat Jumaat. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, antara tanda faqihnya imam ataupun khatib ialah memendekkan khutbahnya dan memanjangkan salatnya. Sebab nak bagi waktu orang berdoa. Hari Jumaat ni dia mirip macam orang wukuf Arafah jugalah, waktu berdoa. Sebab dia ada banyak waktu mustajab doa. Cuma dia tak formal lah macam orang buat haji tu. Sebab pertama, salat Jumaat ni lah salat orang ramai kena berkumpul. Bahkan hakikatnya salat Jumaat ni untuk orang perempuan pun disunatkan untuk datang. Cuma di Perlis ni saya tak ada lagi masjid yang menyediakan ruang salat untuk wanita bagi salat Jumaat. Cuma nak katanya benda tu boleh. Kalau boleh buat, ianya satu benda yang memberi ruang kepada orang perempuan untuk datang. Sebab orang perempuan pun boleh dengar isi khutbah. Macam di Masjidil Haram apa semua tu, kita biasalah tengok orang perempuan datang salat Jumaat apa semua ni. Cuma hukum untuk orang lelaki memang wajib, untuk orang perempuan ni sunat. Dia tak wajib pun. Jadi kalau masjid tu ada ruang, orang perempuan nak pergi silakan. Tapi kalau masjid tu tak ada ruang, memang tak boleh pergi lah. Dah dia buka untuk lelaki semua. Okey. Cuma nak katanya ianya ialah satu hari yang berkumpul. Sebab tu ada sebahagian para ulama kata hari Jumaat sebahagianlah, dia bukan hadis. Hari Jumaat lebih afdal daripada hari raya yang dua tu, iaitu Idul Adha ataupun Idul Fitri.
Sebab dia punya persiapan tu ada. Quran sendiri pun sebut tentang persiapan sebelum daripada salat Jumaat ni. Sebab tu dalam surah Al-Jumu'ah Allah Ta'ala sebut fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bersegeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkan jual beli. Perkataan fas'au maksudnya bersegera dengan bersedia. Maksud perkataan fas'au tu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, bila mana diserukan kepada kamu untuk salat Jumaat, bersegeralah mengingati Allah dan tinggalkan jual beli. Perkataan fas'au tu maksudnya pergi dengan siap sedia. Maknanya skedul ataupun tentatif untuk salat Jumaat ni sudah adalah kepala satu orang tu pada hari Khamis malam Jumaat tu lagi. Dia dah ada dah. Oh, esok hari Jumaat. Esok hari Jumaat. Bila mana esok hari Jumaat, dia tahu apa yang dia perlu siapkan pada dirinya untuk salat hari Jumaat. Salat Jumaat ni antaranya ialah kalau dia tu jenis ngantuk waktu khutbah, dia kena fikir macam-macam mana cara pun untuk dia tidak terlelap walaupun sekejap dalam salat Jumaat. Walaupun sekejap. Sebab itulah tak dinafikan kadang-kadang macam kita dipilih mungkin kita kerja, tapi kebanyakan pejabat dia bagi keluar awal 12 suku dah boleh keluar. Cuma sebahagian itu 12 suku tu dia pergi makan dulu. Bila makan, confirm dia akan mengantuk. Dia akan menyebabkan benda-benda tu berlaku. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, semua perbuatan percubaan untuk menghilangkan mengantuk waktu khutbah akan dapat pahala. Semua perbuatan. Tuan-tuan nak buat apa cara pun supaya tak mengantuk, boleh dengar, boleh fokus. Dia syarat dia dengar. Ada sebahagian mazhab mensyaratkan faham. Antaranya Ibadi. Ibadi ni mazhab yang diamalkan di Oman hari ini. Sebab tu antara benda yang agak orang kata apa, ketat dan tegas bagi mazhab Ibadi ni. Mazhab Ibadi ni dia adalah gelong dia sikit. Cuba saya nak katanya dia ada benda-benda yang benefit sikit. Bagi mazhab Ibadi, orang yang puasa Ramadan dia termengumpat orang, puasa dia batal, dia kena ganti. Kita tak, mengumpatlah sampai penuh bakul pun tak wajib kita ganti. Sebab dia tak termasuk dalam benda yang membatalkan puasa, tapi perkara yang mengurangkan pahala. Tapi Ibadi mengumpat kata orang termasuk daripada perbuatan mengurangkan pahala dan membatalkan puasa. Dia pegang pada literal hadis tu. Sebab dalam hadis Nabi kata laisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Tiada hajat bagi Tuhan, tiada keperluan bagi Tuhan pada orang yang telah meninggalkan makan dan minumnya, tapi dalam masa yang sama dia cakap benda mengarut. Ada hadis yang tu, hadis tu hadis sahih. Tapi para ulama sebut hadis tu menunjukkan bahawasanya ada benda-benda yang mengurangkan pahala puasa. Termasuk juga bagi Ibadi ialah kita kena faham apa yang disebut oleh khatib waktu menyampaikan khutbah Jumaat. Kalau kita pergi masjid yang bukan bercakap bahasa kita, kita duduk kita tak faham, kita dengar je, tak sah salat Jumaat kita hari tu. Contoh, tuan-tuan pergi ke KL, tuan-tuan pergi salat Masjid India. Masjid India khutbah dia dalam Tamil. Masjid India KL. Di Penang, Kapitan Keling saya tak pasti. Di Kelantan ada beberapa masjid dipanggil Masjid Pakistan, yang tu memang disampaikan khutbah dalam bahasa Urdu. Ada beberapa orang Melayu kita yang dijemput jadi khatib di Masjid Pakistan di Kelantan, tengah bandar Kota Baru kalau saya tak silap. Ada orang Malaysia yang pernah belajar di Pakistan, dia jemputlah untuk sampaikan khutbah dalam bahasa Urdu. Kita mazhab Syafi'i, kita pergi salat di tempat-tempat yang bukan cakap bahasa kita, salat Jumaat kita sah. Contoh, tuan-tuan pergi buat umrah ke apa, duduk dalam Masjidil Haram, dia tak akan baca khutbah kot bahasa Melayu, melainkan kita download something, lepas tu dengar ikut earphone ni. Dia ada satu apps dia yang boleh diakses dalam Masjidil Haram saja. Dia akan ada auto translation dalam bahasa Malaysia pun apa yang khatib tu sedang sampaikan. Maknanya direct benda tu ada. Cuma kalau kita tak dengar pun salat Jumaat kita sah. Cuma nak katanya
Itu ialah sebahagian mazhab mensyaratkan. Bahkan ada mazhab yang mewajibkan khutbah kena bahasa Arab walaupun bukan bangsa Arab. Kita pergi lalu azan dulu. Nanti kita beri kesimpulan akhir. Okey. Kesimpulan akhir sikitlah. Okay, tadi saya sebut tentang khutbah kan. Okay. Ada setengah-setengah mazhab khutbah tu kena bahasa Arab walaupun disampaikan di tempat yang bukan orang Arab. Ada mazhab yang pegang macam tu. Ini memang kena sampaikan dalam bahasa Arab. Cuma katanya itu ialah kepelbagaian jelah. Okey. Jadi dia sebut sini hari Jumaat kerana apa? Kerana hari Jumaat itu adalah hari yang mulia. Muka surat 143 kita perhabis sikitlah dua perenggan yang sikit tu. Jadi amat rugi kita memanjangkan doa selepas salat namun tidak berdoa dalam salat itu sendiri. Doa selepas salat panjang tapi dalam salat tak berdoa. Keadaan ini perlu diperbetulkan segera agar amalan kita selaras dengan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memungkinkan kita mendapat rahmat, doa dimakbulkan. Dalam bab ini terdapat 5 pilihan bacaan doa yang boleh dilafazkan dalam tasyahud akhir sebelum salam pertama. Cuma dalam kitab Hisnul Muslim, perisai Muslim, ada 11 riwayat. Dalam buku ni dia hanya datangkan 5 saja. Okey. Yang ni kita akan sambung pada minggu depan lah. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.